Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video yang kedua. Okay, dalam video yang kedua ni, part 2, nisbah trigonometrik. Okay, apa yang kamu akan belajar adalah macam mana untuk menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent untuk suatu sudut tirus. Dan seterusnya, awak boleh melakukan pengiraan yang melibatkan sinus, cosinus dan tangent. Sin, cos, tangent. Kita record balik semula apa yang kita dah belajar dalam video yang sebelum ni, iaitu hubungan nisbah antara setiap sisi. Okey, kalau saya bagi satu gambar segitiga macam ni lah, okay, kalau katakan dekat sini akan ada segitiga sudut tegak kan. Simbol segitiga sudut tegak ni bertentangan dengan dia adalah untuk hypotenuse. Kalau saya bagi theta dekat sebelah sini, nampak theta ada dekat sini. Okey, theta di sebelah sini, ni gambar hujung tu, kecil je gambar dia. Okey, bertentangan dengan theta itu adalah sisi bertentangan ataupun dibagi sebagai T. Manakala kalau untuk sisi bersebelahan bawah S ataupun adjacent. Okey, T, O, opposite. Okey, so formula dia untuk sin saya tak hafal, kalau saya hafal tentu tak susah. Okey, T tentang H hypotenuse S sebelah. Kalau awak dah belajar dalam DLT pula, cara nak ingat dia adalah dengan menggunakan SOH, CAH, TOA. So kalau SOH, sin kan, S equal to O over H. Kalau untuk CAH sin, iaitu A over H. And for tangent, T equal to O over A. So, CAH, TOA. Ini saya akan bagi dua contoh. Okey, Raja menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR. Hitung nilai untuk panjang PR. Yang kedua, sin PRQ. Yang ketiga, cos PRQ. Dan yang keempat adalah tangent QPR. Alright. Given a right angle triangle PQR, so calculate the value for length of PR, sin PRQ, cos PRQ and tangent QPR. First, dapat je soalan macam ni, awak kena baca, pandai baca dulu. Lepas tu kita buat satu demi satu. So kita pergi kepada soalan A dulu, iaitu cari panjang PR. Okay, panjang PR kat sini, dia bagi kat sini, nampak ni, nampak panjang PR. Okay, panjang PR. Kalau awak tengok dia bertentangan dengan sudut tegak. So apa nama benda ni? Namanya adalah hypotenuse. So dia suruh awak cari hypotenuse lah ni. Tapi ingat satu benda, bila dia melibatkan segitiga bersudut tegak, secara automatik teorem Pythagoras akan terlibat. Okay. So when we are talking about right angle triangle, automatically we will use the Pythagoras theorem. Okay, so macam mana cara nak guna teorem Pythagoras ni? Okay, kita tengok balik gambar segitiga kecil kat situ kan. Ni semua nota saya ambil daripada buku teks Okay, kata sini sudut tegak Okay, bila kamu nak cari C tu adalah hypotenuse. Nak cari C, B dengan A kita kena tambah. Selain daripada nak cari C, awak kena tolak hypotenuse, tolak B nak cari A. Okay, kalau awak nak cari B, you want to find B, maksudnya C tolak A. Kalau awak nak cari A, C tolak B. Hypotenuse je B tambah A. So kita tengok nak cari nilai PR. PR tu adalah hypotenuse, jadi kita kena tambah lah. PR kuasa 2 sama dengan QR kuasa 2 tambah QP kuasa 2. Kemudian kita gantikan nilai. So QR tu 8, so 8 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2. Okay, 8 kuasa 2, 64, tambah dengan 15 kuasa 2, 225 sama dengan 289. Okay, jangan lupa PR ni adalah untuk kuasa 2. Dia kuasa 2. Okay, so maknanya kalau dalam bahasa lainnya, X kuasa 2 sama dengan 289. So kita nak satu je nilai X. Kita nak satu je. Kita tak nak. Jadi kita kena puncakan. Okay, puncakan 289 tu. Bila awak puncakan 289, dapat 17 cm. Jadi automatik kita tahu PR tu adalah 17 cm. Okay, yang seterusnya. Kita pergi kepada nombor 2, iaitu calculate the value for sin PRQ. Okay, first kali tadi kita dah dapat jawapan PR tu 17 cm. And then yang kedua, step yang kedua apa? Macam mana kita nak tahu sin PRQ kat mana? Baca betul-betul kan? Dia kata sin PRQ. So kat mana theta tu? Theta kat mana? Theta berada di sini. Okay, theta berada di sini. Sebab apa dia kata sudut PRQ? Tengok ni. PRQ. Macam tu. PRQ. Okay, sini kan. Okay, P, sini R, sini Q. Jadi PRQ. Nampak? PRQ. Jadi tengah-tengah tu. Kita nak tahu sudut kat mana, dia akan duduk dekat tengah. Sudut tu akan duduk dekat R. Tentang bahagi hypotenuse. Okay, saya tak hafal. Okay, ataupun kalau yang bahasa Inggeris punya, dia adalah SOH.
Okay. So kemudian kita dah tahu dah sini theta. Jadi kita kena tahu pula lah. Apa yang awak kena tahu? Okay, sini theta kan. Jadi kalau sini theta jadi mana tentang? Sinilah tentang. Sini tentang. Ini hypotenuse. Ini sebelah. So sini tentang juga O. Sini sebelah adalah A. Okay, A ni A. Yang English saya letak dalam bracket. Alright. So, bila dah tahu, okay, saya ulang balik. Macam mana kita nak tahu siapa tentang, who will become opposite, who will become the adjacent. Okay, depend on theta. So, this is theta. Opposite to theta is opposite side. Next to theta, this side, QR is next to theta. So, it is adjacent. Tu je. Ingat logik macam tu je. Okay. So, next. Jadi kita gantikan dalam formula sin theta sama dengan T over H. So 15/17. So jawapan dia tadi 15/17. Okay, saya ulang balik semula. Sin theta sama dengan T over, saya tak hafal. Okay, T adalah tentang. Mana tentang? Ni tentang ni. Nampak saya contoh ni. Tentang itu 15. So hypotenuse 17. Salin je. Dah, tinggalkan jawapan macam tu saja. Tak boleh simplify kan? So nak tukarkan jadi perpuluhan. Boleh juga. Tapi biarlah dia dalam pecahan tu. Cantik sikit. Okay, yang ketiga. Dia suruh awak cari cos PRQ. PRQ, mana PRQ? So theta duduk kat mana? Kat sini. Okay, situ kedudukan theta. Okay, so dia bagi formula untuk cos. Okay, cos saya tak hafal. Kalau saya hafal. Ataupun kalau bahasa Inggeris dia adalah cah. H lah. A over H. Oh, okay. So this is theta. Opposite to theta, this is O. Ataupun tentang. Yang English, saya tulis dalam bracket. Okay. So sebelah sini dia duduk di sebelah QR. Sebelah theta kan. So itu dipanggil sebagai sebelah ataupun A. Kita gantilah cos theta sama dengan A over H. Adjacent over hypotenuse. Okay. Jadi kita tahu kita gantikan kat situ 8/17. Jadi jawapan dia 8/17. Soalan yang seterusnya adalah hitung nilai tangent QPR. Okay, kali ni lain sikit lah sebab tadi dia suruh kamu guna PRQ. Sekarang QPR. Jadi nampak automatik theta kamu akan berubah. Dah ubah kedudukan lah theta tu. Theta tu dah takkan duduk lagi dekat R. Tapi dia duduk dekat mana? Kita tengok dekat sini. Dia kata sudut QPR. Jadi awak nak tahu theta tu duduk kat mana ni? Dia duduk kat tengah-tengah sini. Okay. QPR. Jadi theta tu nanti akan berada di situ kat tengah. Dia duduk kat P. Okay. So formula untuk tangent adalah tangent saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. T over S. Kalau dalam bahasa Inggeris, so cah T O over A. Opposite over adjacent. Okay, so kita dah tahu, kita kena tahu pula. Okay, ini theta. Jadi bertentangan dengan theta, sini adalah T ataupun O. Okay, jadi dia duduk dekat sebelah sini. Ini adalah S ataupun A. Apa lagi? Kita gantikan dalam formula. Tangent adalah bersamaan dengan T over S atau O over A. So kita substitute the value, gantikan nilai dalam formula. So dapat apa? T dapat 8. Okay, 15. Dah tak boleh simplify So 8/15. So tu je lah jawapannya. Biar je lah macam tu. Kalau awak masuk-masukkan dalam pecahan tiba dia jadi 8/16. Yang tu awak kena kecilkan lah. 8 bahagi 8, 1, 16 bahagi 8 dapat 2. Jadi jawapan dia 1/2. Ingat sebab dia kata apa? Ratio, nisbah. Nisbah kena bagi jawapan dalam bentuk yang terringkas. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan lain Raja menunjukkan segitiga bersudut tegak RST, cari panjang ST, cari sin RST, cari cos SRT dan tangent SRT. Okey, kita buat sama-sama lah ni segitiga dia cuma bagi 5 dengan 13. Yang ni hypotenuse dia bagi. So, kita nak cari nilai ST dulu. Guna teorem Pythagoras. Okey. Tapi kali ni dah berbeza Kali ni hypotenuse dia bagi. Tadi saya bagi tahu pada awak, melainkan dia suruh awak cari hypotenuse, selain daripada itu semua kena tolak. Nak cari hypotenuse je kena tambah. Sekarang ni hypotenuse dia dah bagi. Jadi kita nak dapatkan satu lagi sisi tu, contoh macam ni kita nak cari ST kat sini ni. Kita nak cari ni. Jadi hypotenuse tolak dengan sini. Kena tolak. Okey. So RS kuasa 2 tolak RT.
Okay, so masukkan nilai 13 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2, 169 tolak 25 dapat 144. Okay, so kita kena ingat ST tu adalah X kuasa 2 lah 2 kali. Dapat 144. Jadi kita kena puncakan balik. You have to square root the answer because that one is for ST square. So square root equal to 12 cm. So now we know that TS is 12 cm. Nampak kat situ 12 cm. Okay, so untuk jawab soalan yang seterusnya pula, kita dah boleh ganti. Okay, so untuk jawab soalan yang seterusnya pula, kita dah boleh gantikan nilai 12 tu dalam gambar rajah. Okay, cari nilai sin RST. Okay, so nak cari, suruh cari sudut RST. So kat mana theta ni? Okay, kat mana? Dia duduk dekat S. Ni, kat sini kedudukan dia. Kat S ya. Arti akan jadi tentang ataupun opposite. So sini 12 ni akan jadi sebelah atau adjacent. Okay, sebelah atau adjacent. So kita masukkan dalam formula sin sama dengan tentang bahagi hipotenus P over H atau O over H masukkan. So dapat 5/13. Okay, cos SRT. Kali ni terbalik pula SRT. Sudut SRT. Okay, mana? R. R dekat tengah. Jadi, theta akan berada di R. R Okay, so formulanya cos saya tak hafal kalau saya hafal S over H. So cah tu lah. Banyak kali saya ulang-ulang sebut. Nanti lama-lama awak ingat lah. Okay, cos jawapannya 5/13. Oh, lupa nak bagi tahu. Okay, tapi saya tak beritahu pun mesti awak dah tahu kan, dah faham kan? Sini adalah theta bertentangan dengan theta, sini adalah T ataupun opposite. So, ini adalah duduk sebelah dengan theta, maka arti ini adalah sebelah ataupun A, adjacent Okay, yang terakhir sekali saya suruh awak cari tangent SRT. Yang ni sama juga tadi SRT. So, dia duduk dekat tengah-tengah. Dia akan duduk dekat R lah. Theta akan berada di R. So ini automatik akan jadi tentang ataupun O. Ini akan jadi S ataupun A. Okay, so formulanya tentang. Okay, so dapat 12/5. Jadi jawapan akhir 12/5. Kalau awak rajin, awak nak tukarkan dia jadi nombor bercampur pun boleh. So sini dapat 2, 10. 2 dapat 2/5 boleh. Tapi nak biar macam ni pun boleh, tak ada masalah. So nanti saya akan terus sambung lagi dalam video yang seterusnya. Buat masa ni saya stop sampai sini dulu. Okay, sekian. Assalamualaikum. Bye.